Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman wa 'amalan mutaqabbala wa radallahu ma'anna walidina wa masyaikhina wa muallimina wa an awliya'i ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT dapat kita menyambung pengajian kita pada muka surat 52 malam ni, yang mana kita dah tengok sedikit tentang literature berkenaan dengan kemunculan istilah ilmu kalam jadid dan sumbangan para pengkaji dalam bidang ini. Dan sebagaimana kita tengok di perkembangannya di Turki, perkembangannya di Iran, kemudian penulis juga mengemukakan perkembangan ilmu kalam jadid ini di alam Arabi ataupun di dunia Arab. Okey, muka surat 52 perenggan yang bawah sekali itu, amma fil alamil arabi faqad ta'akhkhara zuhuri mustalah ilmi kalam jadid. Iaitu di dunia Arab, kemunculan istilah ilmu kalam jadid itu agak lewat sikit, qiyasan ala atraq, berbanding dengan atraq, hunuk dan juga iraniyin. Fa'ala raghmi min anna al-ba'd al-bahisin yara anna risalat at-tauhid di Syekh Muhammad Abduh fil haqiqati ilmi kalam jadid. Jadi kebanyakan pengkaji mengatakan bahawasanya kitab risalah tauhid, ini risalah tauhid yang agak kontroversi, sebab di situ ada Syekh Muhammad Abduh mentarjih kalam Mu'tazilah. Dan sebahagian pengkaji mengiktiraf, mengatakan antara kitab akidah yang paling moden ataupun yang paling latest lah, yang muncul selepas mana akidah kitab-kitab akidah yang ditulis oleh Imam Sanusi dan imam-imam selepas. Kalau kita tengok sejarah perkembangan ilmu kalam pada zaman selepas mana zaman sebelum Muhammad Abduh ni dikata sebagai zaman kemunduran ilmu kalam. Kemudian bila muncul karya Syekh Muhammad Abduh ni, kitab Risalah Tauhid ni, dia adalah satu menghidupkan balik kitab-kitab ilmu kalam yang ada dia punya authority, yang establish, yang ada nilai, dia yang ada nilai akademik yang sangat tinggi. Kalau tidak, kebanyakan kitab sebelum itu dia adalah merupakan ikutan ataupun taklid kepada kitab-kitab ilmu kalam yang sebelum ini. Jadi seolah-olah tidak ada intaj, tidak ada hasil yang baru, penemuan yang baru. Tapi selepas mana munculnya risalah tauhid Imam Ahmad Abduh ini, di situlah dikatakan sebagai fatrah ataupun zaman kebangkitan ilmu kalam itu bermula daripada zaman Muhammad Abduh ini. Kemudian illa anna Dr. Fahmi Jada'an kana min awal man saraha bihi biwasfihi mustalahat. Tapi dia kata Fahmi Jada'an ni antara orang yang terawal menggunakan istilah, sebab yang Muhammad Abduh dia tidak menggunakan istilah ilmu kalam jadid. Dia hanya menulis kitab Risalah Tauhid, yang mana dia di situ banyak dia buat pembaharuan. Dia banyak menilai semula dari dalil yang dikemukakan oleh ulama Asy'ariyah, ulama Mu'tazilah, dan Imamiyah dan sebagainya. Wazalika fi kutubi ususut taqaddum 'inda al-mufakkir islami fil alam al-arabi. Ini dalam kitab Fahmi Jada'an itulah, allazi yang mana dia mengkritik secara panjang apa dinamakan sebagai ilmu kalam taklidi ataupun ilmu kalam klasiki, iaitu ilmu kalam klasik lah. Maka dia mengatakan laqad adraka ba'd mufakkirina muslimin muhaddisina iskaliyatul ilmi kalam. Adraka ba'du, maksudnya sebahagian daripada pemikir-pemikir umat Islam, di kalangan umat Islam, mereka mendapati masalah ataupun problem ilmu kalam ni. Farahu yabathuna ilmu kalam jadid, maka mereka pun cuba untuk nak mencari mengkaji tentang ilmu kalam yang baru, new kalam. Innal amkana qaul ilmu kalam yakunu litauhid fihi wazaif al-jadidah, yang mana ilmu kalam yang dimaksudkan itu adalah ilmu yang di sana ada tugas yang baru. Wa yakunu ilman muharraran lil insan, ilmu yang mampu untuk nak membebaskan manusia. Wa ilman safiyan minasyawab wal syawaib wal aqdar, iaitu ilmu yang jauh daripada sebarang bentuk keraguan dan juga ketidakjelasan. Wazalika bitakidi ala matlubi bi laisa min al-ilmi billahi aw biwujudi wa inma ittisalu wa tajdidu silah. Jadi dia kata bukan di situ ilmu kalam itu bersih daripada
segala bentuk keraguan ataupun segala bentuk benda-benda yang merumitkan itu. Dan kerana dia kata ilmu ni laisa huwa ilmu billah ay biwujudihi wa innam ittisalu bihi wa tajdidu silah. Dia bukan ilmu berkenaan dengan kewujudan Allah lagi, tetapi dia adalah ilmu di antara hubungan dan juga bagaimana kita nak perbaiki hubungan ataupun nak memperbaharui hubungan an tariq at-tawfir ad-dafi' ad-dakhili alladhi yaj'al qalbil mu'minin yantaqidu wa yastarraddu al-hayah fayantasiru al-khumuli wal atala. Iaitu ilmu yang bertujuan untuk nak membangkitkan balik jiwa manusia dalam mereka beribadah kepada Allah SWT. Itu membaikkan hubungan. Yang mana kita tengok dia kata ilmu kalam klasik itu menjumukkan pemikiran, membawa kepada pertelagahan, membawa kepada khilaf yang tidak berkesudahan. Akhir sekali kita perlu kepada ilmu kalam yang jadi, yang bertujuan untuk nak mengembalikan balik roh yang hilang tersebut. Wa muakhiran intashara mustalah kalam jadi bisyakil lafati fil awsat saqafi arabiah. Jadi sebab itu dia kata bila mana istilah ilmu kalam jadi ini muncul dalam keilmuan tanah Arab ataupun dunia Arab, wa zaharat adid, bila muncullah kitab-kitab yang mengandungi ataupun yang meletakkan tajuk ilmu kalam jadi tersebut. Okey, itu sedikit sebanyak tentang perkembangan ilmu kalam jadi. Okey, jadi muka surat sebelah 44. Al-kalamul qadim wal kalamul jadid, dia adalah apakah hubungannya? Tadammunan ataupun tabayyun. Dia adalah tadammun, maksudnya merangkumi, melengkapi, ataupun dia adalah benda yang berlainan. Okey, innal adama wujudi tasawwur wadih li haqiqatil kalam jadid. Dia kata dengan sebab tidak ada kefahaman ataupun tasawur yang jelas berkenaan dengan hakikat kalam jadi ini, hatta min qibalil muntasibina ilaihi wa munazzirina lahu kana li ikhtilafi fi nisbati tajdid li hadzal ilmi. Jadi dengan sebab di kalangan mereka yang menisbahkan diri kepada ilmu kalam jadi pun juga tidak jelas tentang perkara ini. Hal ya bi'atibari zaman faqat, adakah dengan sebab perbezaan zaman, am tajdid huwa bimasail faqat, adakah tajdid itu daripada aspek permasalahan ataupun isu-isu yang dibincangkan, maksudnya memasukkan isu psikologi, isu pemikiran, isu serangan mustasyrikin. Jadi itu yang menjadi persoalan sekarang. Adakah al-amra a'maku min dhalika bikathir liyasil ila tajdid fil manahij wal asail litantiju wa bittali ilman jadidan mustakhilan 'an al-kalam al-qadim. Jadi dengan sebab benda tersebut yang sukar untuk kita nak pastikan, ataupun benda yang lebih mendalam lagi, seperti mana adakah dia ilmu kalam jadi ini melibatkan kita reform kaedah ataupun metodologi kajian ataupun kaedah kajian untuk nak menghasilkan satu ilmu yang baru yang mana berbeza dengan daripada ilmu kalam yang qadim. Sebab bila dia claim kata dia adalah ilmu yang baru, mesti dia ada metodologi yang berasingan. Kalau metodologi yang sama, kaedah yang sama, masail yang sama, jadi tidak menampakkan benda itu baharu. Jadi ini dakwaan yang kita hadapi dalam ilmu kalam al-jadid tersebut. Okey. Jadi masalan Mustafa Al-Malikan ni dia kata mafhum tajdid wa amrun nisbi bahtan. Dia kata kefahaman tajdid itu sendiri, reform itu sendiri adalah kefahaman yang nisbi, maksudnya berbeza mengikut keadaan ataupun zaman ataupun individu. Fal kalamu jadi yaum sayakunu qadiman. Dia kata ilmu kalam jadi yang hari ini, yang mereka dakwa kata ilmu kalam jadi pada hari ini, dia akan jadi ilmu kalam yang lama selepas mana 200 tahun akan datang. Wal kalamul qadim yaum lam yakun kadzalika qabla mi'atin wa 300 wa 500 am. Fal qidamu wal jiddah halatani murtabitani bi zamani tamaman. Sebab dia kata baru dan lama ini dia adalah berkaitan dengan zaman. Sebab itu antara tokoh-tokoh besar, saya tak ingat nama tokoh dia, dia tulis tentang kitab Maqasid Ilmu Kalam. Dia kata antara kaedah untuk kita tajdid ilmu kalam, yang dia tajdid ni dia mesti dalam lingkungan ataupun di bawah payung ilmu kalam tersebut. Dia tidak boleh keluar. Macam mana Syekh Ahmad Taib kata, bila kita nak buat tajdid, mesti tajdid tersebut mesti berlaku dalam rumah ayah kita, rumah yang kita tinggal dengan ayah kita. Bukannya tajdid tersebut kita pergi buat rumah baru, pergi duduk dengan anak bini kita. Dia seumpama dia macam itulah. Sebab orang yang mendakwa tajdid, dia selalunya dia akan buat rumah baru. Tapi orang yang mendakwa tajdid, dia mesti duduk rumah
rumah yang sedia ada, ataupun dia islah rumah tersebut, dia perbaiki, dia renovate dan sebagainya, tapi mengekalkan tapak yang tapak itu merujuk kepada asasiat ataupun mabadi ilmu tersebut. Jadi dia kena berdemikian. Dia tak boleh pergi buat rumah baru, dia dakwa okey saya melakukan tajdid. Itu rumah dia, itu ilmu lain, itu perkara lain, bukan itu dakwaan tajdid yang salah. Itu bukan tajdid, itu adalah tahdim, kemudian tabni. Dia meruntuhkan ilmu tersebut dan membina ilmu yang lain. Okey. Itu faham konsep tersebut. Okey, kita tengok muka surat 55. Ini pandangan Sa'id Fudah. Ila anna tajdid fi ilmu kalam yanhasiru fi ba'd al-masail allati la ta'udu min ad-darurati ad-din aw qati'atihi. Okey, dia kata apabila kita nak melakukan tajdid dalam ilmu kalam ni, dia mestilah berlaku kepada sebahagian masail, sebahagian isu sahaja, dan tidak melibatkan perkara-perkara daruriyat dan juga qati'iyat. Sebab daruriyat wal qati'iyat ni benda yang tidak berubah, benda yang tidak akan bertukar sehinggalah kepada hari kiamat kelak. Ya Muhammad Imarah anna tajdid kalami yang bagi an yakuna syamilan liyashmal manhaj wal masail. Okey, dia kata Muhammad Imarah pula mengatakan reform ilmu kalam ini mestilah berlaku secara holistik, merangkumi manhaj dan juga isu-isu ataupun permasalahan dibincangkan. Okey, antara yang saya nak kemukakan tadi, seorang ulama Morocco Maghribi, dia kata antara kaedah untuk kita nak islah tajdid ilmu kalam ini, iaitu antaranya adalah islahut tahammul. Islahut tahammul ni apa? Cara pembawaan mutakalimin itu terhadap ilmu kalam. Kalau kita tengok, kalau ilmu kalam pembawaan ataupun individu yang membawa ilmu kalam sebelum ini, mereka lebih, contohnya lebih keras, lebih tasyadud di dalam bab ahkam ataupun bab hukum-hukum. Maksudnya di sana tidak membezakan di antara yakiniyatul dalil dan juga zanniyatul dalil. Jadi mereka seolah-olah mengatakan dalil itu semuanya satu tahap, kemudian suka untuk menggunakan ilmu kalam sebagai senjata untuk memenangkan mazhab ataupun memenangkan parti, ataupun kita kata sebagai apa panggil kalau mazhab politik. Jadi ilmu kalam tersebut, antara cara untuk kita nak islah adalah islah tahammul. Macam hari ni kalau kita nampak ilmu kalam ni dibawa dalam bentuk yang sangat keras, maksudnya kita bermudah-mudahan untuk mengkafirkan golongan yang bercanggah dengan kita, dengan tanpa melihat kepada isu tersebut sama ada usul ataupun furuk, kan. Kalau golongan yang bercanggah dengan kita dari sudut-sudut furuk, maka tindakan kita tidak sama seperti mana golongan yang bercanggah dengan kita pada sudut usul. Jadi sebab itu antara kaedah untuk nak islah ilmu kalam pada hari ini adalah kita islah tahammul. Tahammul ni adalah pembawaan kita, bagaimana kita mempersembahkan ilmu kalam itu dalam bentuk yang lebih harmoni, lebih menjaga ikhwah, boleh menjaga kesatuan Islam, berbanding kita mementingkan aspek pendapat kita. Kita mesti berpegang ke depan ini, mesti berpegang kepada pendapat kami, sebab ini adalah pendapat yang betul. Jadi kita tengok juga di situ kadang-kadang istilah ahli sunnah wal jamaah kadang-kadang dimonopoli oleh sesuatu mazhab. Ini juga membawa kepada su'ul tahammul, pembawaan ataupun persembahan ilmu kalam yang kita lihat sebagai tidak molek lah, ataupun tidak tepat dengan keadaan. Sebab seolah-olah kita berperang dengan saudara kita sendiri, sedangkan mereka juga Muslim, kita juga Muslim. Cuma hanya perbezaan daripada sudut penafsiran ayat, alfaz, tahap penggunaan ulum akliyah ataupun tahap penggunaan dalil akli dalam sesuatu permasalahan. Itu sahaja yang membuatkan kita berbeza. Namun kita jadikan perbezaan tersebut sebagai perbezaan daripada sudut akidah, perbezaan di antara bainal iman wal kafir. Sedangkan di situ perbezaan antara kita dengan mazhab lain adalah perbezaan di antara shawab wal khata', betul dan juga salah, bukan di antara iman wal kafir. Ini dua permasalahan yang perlu kita halusi betul-betul. Jadi kita tengok permasalahan kita tadi, adakah disebabkan oleh
kesalahan dalam hukum syarak ataupun kesalahan dalam hukum akal. Kalau sekiranya hukum syarak seperti kewajipan solat, itu benda-benda yang memang membawa kepada kafir, kekufuran. Tetapi sekiranya kesalahan daripada sudut hukum akal, itu adalah membawa kepada betul dan juga salah, tepat ataupun kurang tepat. Jadi itu yang perlu kita perhalusi. Okey. Kemudian kemudian kita tengok pula dawa'i tajdid muka surat 57. Okey, faktor kepada penyumbangnya kepada tajdid. Ini saya juga sentuh pada awal bahawasanya dengan masalah yang wujud di kalangan mazhab-mazhab ataupun pertelingkahan mazhab, jadi membawa kepada maksudnya masalah pada ilmu kalam. Jadi ilmu kalam qadim itu terhasilnya kepada ilmu kalam jadid. Okey. Di sini penulis menyatakan rubbama kana ad-dafi' di muka surat 57 li tajdid kalami wa ta'assuri bi tajdid alladhi hasala fihi ilmu kalam al-masihi. Okay, dia kata antara motif ni macam perangsang ataupun faktor yang menyebabkan munculnya tajdid kalam ini adalah terkesan dengan tajdid yang berlaku di dalam ilmu teologi, Kristian teologi, yang mana dikenali sebagai al-billahud, teologi lah. Jadi antara itu faktor dia, sebab mereka melihat ilmu kalam ataupun teologi Kristian ini direform oleh ahli-ahli akademik ataupun padri-padri pada zaman tersebut, sehingga mereka keluar daripada asas-asas teologi yang lama. Itu antara faktor lah. Begitu juga dia sama juga macam contoh kenapa muncul Islam liberal, dengan sebab melihat gerakan liberalism yang berjaya di barat. Akhir sekali orang Islam tengok, rupanya nak islah ataupun nak majukan negara mesti menganut fahaman liberal, ataupun nak membebaskan manusia daripada kefahaman jumud dan sebagainya mesti menganut fahaman liberal. Jadi teori tersebut diguna pakai. Jadi sebab itu munculnya istilah Islam liberal, sebab mereka cuba nak adaptasi kaedah-kaedah ataupun teori-teori apa yang digunakan di barat untuk diterapkan di dalam agama Islam. Jadi sebab itu muncul gerakan liberalisasi di dalam masyarakat umat Islam, dengan sebab mereka takjub dengan perkembangan di barat tersebut. Jadi banyak ideologi yang lain dianuti oleh umat Islam dan dibawa masuk bertujuan dengan melihat kepada kesan yang baik yang ada pada gerakan tersebut. Tetapi benda tersebut dia bercanggah dengan ajaran Islam. Jadi seumpama begitu juga apabila ada gerakan pembaharuan dalam teologi Kristian, maka gerakan tersebut juga dicuba untuk dibawa masuk ke dalam agama Islam. Okey. Itu antara dawafi' dia. Ni dia sama muka surat sebelah tu. Okey, kemudian kita tengok ini antara benda yang penting dibincangkan oleh musannif di muka surat 59, iaitu takkib. Takkib ni dia punya apa yang kata mulahazah ataupun komentar dia lah. 59 innal mafhum at-tajaddud yanbaghi an yakuna dakhilan fil asli tasawwurina lil ilmi kalam. Okey, ini benda yang paling penting sekali. Dia kata kefahaman reform tersebut ataupun pembaharuan tersebut mestilah berada dalam dalaman, dia mesti berlaku secara dalaman, iaitu asal kepada kefahaman kita tentang ilmu kalam tersebut. Fa inna ghayatahu kama naqalna 'anil ulama isbatul aqaid ad-diniyah, iaitu fungsi kepada ilmu kalam itu adalah untuk nak mengisbatkan kepercayaan ataupun pegangan-pegangan agama. Wa ja'alu litahqiqi hadhil ghayah tariqaini, dan mereka menjadikan cara untuk kita nak merealisasikan isbatul aqaid ini dengan dua jalan, iaitu iradul hujaj, iaitu mendirikan ataupun memberikan hujah, wa daf'un syubhah, mengemukakan hujah dan juga menolak syubhat. Ini antara fungsi ilmu kalam jadid. Jadi kalau kita nak buat reform ke apa ke pembaharuan dalam bentuk apa sekalipun, jangan kita tinggalkan dua aspek penting yang menjadi usul kepada ilmu kalam.
Okey, wa bima anna syubaha mutajaddidah fi kulli asrin. Iaitu bila mana syubhat ini dia dia apa muncul baharu. Maksudnya ada isu-isu yang baru pada setiap zaman. Wa bima anna li kulli zaman syubahahu fal mutakallim muttarrun fi kulli zamanin. Dan sebagai maka seorang mutakallim itu dia terpaksa dia terpaksa fi kulli zamani ila akhdhi zimami mubadarah fi takrir al-aqaid. Maka dia terpaksa mempertahankan untuk nak mempertahankan akidah bima yatanasabu ma'a zamani, yang bersesuaian dengan zamannya. Wa radu ala syubhati tari'ah, dan menolak sebarang bentuk syubhat yang muncul ala sahati, maksudnya di medan ataupun di ruangan awam lah, allati asbahat tattakhidhu ashkalan akthar umukan min as-sabiq fi ba'd al-mawadhi'. Sehingga mereka, kita tengok kadang-kadang terpaksa untuk lebih mendalam lagi daripada yang telah dibincangkan oleh ulama sebelum ini. Fa ba'du an kanat syubhat tastanir fi aghlab ila tashkiki falsafiyah asbat al-tahtaru bi ismi ulum at-tatbiqiyah kal fizia'il kam masalan wal ahya' at-tatawwuriyah. Tapi lebih lagi pada zaman ini syubhat-syubhat itu muncul dalam bentuk syubhat falsafiah, iaitu seperti mana yang berkaitan dengan isu fizik, quantum fizik, fizik kam ni fizik kuantum lah, wa masalan, dan juga al-ahya atau turuyah, itu evolusi, teori tentang evolusi, adakah menafikan ketuhanan. Jadi muncul isu-isu yang baru ini membawa kepada perlu kepada mutakalimin untuk berusaha menyelesaikan ataupun menolak syubhat yang dikemukakan. Okay, jadi ini antara dua isu ataupun tugas yang paling penting yang mutakalimin perlu memainkan dalam peranan mereka dalam proses tajdid ilmu kalam tersebut. Okay. Ada apa? Okay. Okey, muka surat 60. Okey, di sini penulis ada menjelaskan sedikit tentang istighal bihazal ilmi akademian. Maksudnya di sini ada penulis menjelaskan tentang pembawaan mutakallimin di bidang akademik ataupun di peringkat akademik, dan pembawaan mutakallimin daripada di peringkat taklidi, iaitu pengajian di pondok sebagai contoh. Jadi dia nampak di situ ada dua pembawaan di universiti dan juga pembawaan akademik. Pembawaan di pondok, akademik ni merujuk pada universiti. Sebab itu kalau kita tengok di Malaysia pun seolah-olah ada gap di antara dua perkara tersebut ataupun dua kumpulan tersebut. Jadi di sini penulis, sebagai ringkasan, di sini penulis mengemukakan, dia kata sepatutnya kedua-dua aliran ini saling melengkapi antara satu sama lain, bukannya saling tanakut, iaitu bercanggah, tabayun di antara satu sama lain. Sebab apa? Sebab bila kita tengok orang universiti kritik orang pondok kritik orang universiti. Dia kata pengajian, orang pondok kata pengajian di universiti tak menjadikan seorang itu mutakalim ataupun seorang yang itu menjadi alim. Manakala orang universiti pula kata pengajian di pondok agak jumud, agak mengikut agak taklidi, iaitu kitabi, dan silibus ikut kitab-kitab yang lama, tidak ada di sana pembaharuan ataupun metodologi yang jelas. Jadi dua-dua ni bercanggah. Jadi perlu kepada satu aliran yang mana dia mengambil kebaikan daripada dua-dua aliran tersebut. Kita tengok kebaikan pondok ni dia lebih apa panggil, lebih bobit, lebih bawabit, maksudnya dari sudut fundamentalnya berpegang kepada usul, dari sudut asas kefahaman terhadap ilmu kalam itu dengan lebih baik ataupun lebih mendalam. Manakala universiti kebaikannya daripada sudut manhaj dia, metodologi dia, sistematik sebagainya, kemudian lebih luas, tawasuk, maksudnya ada di sana ilmu kalam yang bersifat muqaranah di antara mazhab-mazhab. Jadi kalau kita tengok pengkaji ataupun penulis di universiti,
Bila mereka membincangkan tentang isu ru'yatullah SWT, mereka terus akan melihat kepada perbezaan definisi ru'yatullah tu dalam setiap mazhab. Maksudnya mazhab Syiah kata apa, mazhab Mu'tazilah kata apa, mazhab Imamiyah kata apa, falsafah kata apa. Barulah dianalisiskan isu tersebut. Manakala kalau kita tengok di pondok pula, mereka akan mulakan perbahasan tersebut dengan isbat dulu definisi ru'yah itu pada mazhab mereka, contoh mazhab Asy'ariyah, kemudian nyatakan pendirian mazhab Asy'ariyah terhadap isu ru'yah. Jadi di situ ada dua kaedah yang berbeza. Tapi alangkah baiknya kalau orang pondok menghormati sistem universiti, orang universiti menghormati sistem pondok. Maksudnya yang mana ada kelemahan kita akui, yang mana ada kelebihan kita terima ataupun kita manfaatkan. Jadi itu yang dibincangkan di dalam bab yang terakhir ini. Okey, jadi selesai tentang ilmu kalam jadid. Jadi kalau ada apa-apa soalan tentang perkara ini, boleh saya kemukakan pada malam ini. Kalau tak ada, kita sambung pada esok hari. Minta maaf saya terpaksa berhenti awal sikit. Ada perjumpaan dengan sahabat di luar kawasan. Jadi kalau ada apa-apa soalan boleh kemukakan di grup dan juga di Facebook ni. InsyaAllah saya akan jawab bila ada masa. Jadi setakat itu dulu untuk malam ni. Wallahu ta'ala alam. Jadi insyaAllah besok kita akan sambung dalam fasal yang kedua dalam kitab ini, iaitu tentang maqasid maqasid ilmu kalam dan juga wal mabadi'uhu. Jadi kita akan tengok apa itu maqasid ilmu kalam. Dia sebab dalam kitab-kitab turas tidak disebut tentang maqasid ilmu kalam. Dia tak direct lah, macam contoh maqasid syariah. Kalau kita tengok dulu, ulama-ulama dulu tidak tulis dalam kitab mereka satu tajuk membincangkan tentang maqasid syariah. Tetapi maqasid syariah ini disebut secara tidak langsung, disebut sebagai istilah samarah, hikmah, faidah, sebut istilah apa lagi, isu kalam semasa tu yang disebut macam quantum fizik, fizik apa. Okey. Kemudian apa lagi fawaid. Jadi kitab terdahulu mereka tidak sebut tentang maqasid syariah itu secara tepat, secara direct. Kemudian datang ulama selepas itu, mereka melihat rupanya ada perbincangan maqasid dalam setiap syariat ataupun dalam setiap ibadah ataupun dalam setiap bab yang dibincangkan dalam kitab fiqh. Jadi ada di situ maqasid saum, maqasid solah, maqasid zakah. Jadi bila tengok trend penulisan tersebut, maka muncullah ilmu maqasid yang menghimpunkan segala bentuk maqasid yang mutafarri'ah ni, mutanathirah ni, yang dibincangkan dalam berasingan di dalam setiap perbahasan bab-bab fiqh, kemudian disatukan menjadi ilmu maqasid kuliah yang merangkumi kepada kesemua. Jadi begitulah cara ulama mereka menggagaskan ilmu baru, iaitu melihat kepada trend penulisan yang ditulis oleh ulama sebelum mereka, tetapi benda tersebut tidak dinyatakan secara sistematik. Tetapi bila mana mereka mengkaji benda tu, mereka buat muqaranah, buat perbandingan di antara tokoh dengan tokoh, mereka hadapi dan mereka dapati rupanya tokoh ni juga membincangkan tentang maqasid, tokoh ni juga tentang maqasid. Jadi daripada trend tersebut, jadi mereka dapat mengeluarkan satu ilmu baru, iaitu ilmu qawaid maqasid. Okey, itu ataupun dalam maqasid syariah. Kemudian Ar-Raisuni pula dia tengok, rupanya di sana ada ilmu yang lain lagi yang boleh kita munculkan ataupun yang kita boleh asaskan, itu qawaid maqasid. Jadi begitu cara ilmu berkembang. Mungkin hari ini kita tengok tentang maqasid ilmu kalam. Mungkin bila kita kaji tentang maqasid dalam ilmu kalam dalam kitab Izzuddin Abdul Salam, dalam kitab Imam Ghazali, dalam kitab tokoh-tokoh yang lain, maka kita akan dapati kita boleh keluar satu ilmu yang baru, iaitu ilmu yang lebih besar ataupun lebih umum daripada maqasid al-kalam. Dia kena buat macam itulah. Kita kena analisis secara mendalam tentang perkara ini. Jadi setakat itu dulu untuk malam ni. Jadi ini antara bab yang penting yang jarang disentuh oleh kitab-kitab turas
yang terdahulu. Mereka sentuh tetapi tidak secara mubasyarah. Maksudnya tidak dijelaskan satu kitab dalam satu bab, oh ini maqasid ilmu kalam. Tidak, dia duduk dalam bab yang dibincangkan secara tidak langsung. Dia kata, mungkin dia kata okey, faedah beriman dengan hari kiamat, apa faedah beriman dengan malaikat, apa faedah beriman dengan kitab Allah SWT. Jadi apa hikmah dia, apa kebaikan dia, apa samarah dia. Maka ulama supaya itu mengkaji dan mereka membukukan, menyusun satu ilmu yang dinamakan sebagai maqasid ilmu kalam, melihat kepada faedah ataupun objektif daripada setiap perkara tersebut. Sebab itu dalam Al-Quran pun tidak, kadang-kadang ada benda yang dijelaskan tentang maqasid ataupun hikmah ataupun kebaikan tentang suatu perkara. Ada benda yang Allah tidak jelaskan. Ini perkara antara perkara yang kita kata gitu, maqasid ni ada yang mu'allalah, ada yang mansusah, dan juga ada yang ghairul mansusah. Itu ada maqasid yang dijelaskan oleh nas, ada maqasid yang tidak dijelaskan oleh nas. Jadi kerja ulama itu ialah, kerja ulama itulah yang mengeluarkan, mencari maqasid di sebalik pensyariatan bagi setiap benda. Sebab kita tahu setiap syariah, setiap akidah atau setiap pegangan, dia mesti ada kebaikannya, ada objektif di sebalik perkara tersebut. Jadi wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.